Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Syafiq Azrai bin Nur Hasisi dan nombor bateri saya adalah I21105280. Ok, so untuk video kali ini kita akan membedah satu buku, iaitu buku Wacana Pemikiran Islam. Ok, so buku ini ada buku yang kita akan bedah dan tajuk yang saya telah pilih adalah daging korban untuk bukan Muslim. So saya akan menceritakan atau kita akan menjelajah tentang buku yang bertajuk Wacana Pemikiran Islam dan tajuk yang dipilih adalah daging korban untuk bukan Islam. Ok, so sebelum kita pergi lebih jauh, saya menerangkan sedikit tentang apakah yang dimaksudkan dengan daging korban untuk bukan Islam itu. Ok, so tajuk ni dia menceritakan tentang ibadah korban yang dilakukan oleh orang Muslim. Ok, so ibadah korban ni kebiasaannya dilakukan khususnya bagi mereka yang berkemampuan yang berkemampuan. Okay, so dekat dalam bahasa Arab, ianya disebut sebagai udiah. Udiah ini adalah nama bagi penyembelihan ternakan seperti unta, lembu dan juga kambing yang disembelih pada hari Al-Nah, iaitu hari Aidil Adha pada 10 Zulhijjah dan juga hari-hari Tashrik iaitu pada 11 Zulhijrah hingga 13 Zulhijrah. Okey, so ibadah korban ni dilakukan bagi membantu orang yang kurang berkemampuan makan dan juga supaya bagi mereka merasa kebahagiaan pada hari Lebaran. Okey, so isu yang diutarakan oleh penulis di dalam buku ini adalah adakah daging korban ini boleh diberikan kepada orang bukan Islam. So itu adalah persoalan yang terdapat di dalam buku ini dan persoalan yang kebiasaannya orang Islam bertanyakan ketika hadirnya hari Aidil Adha ini. Okay, so untuk menjawab soalan tu kita akan melihat beberapa jawapan yang ditulis oleh penulis di dalam buku ini berdasarkan mazhab-mazhab yang ada dekat dunia Islam ini. Okay, so yang pertama kita ada dekat dalam Al-Quran dan juga hadis tak ada pun menyebut atau menyatakan bahawa haram jikalau kita memberikan daging korban itu kepada orang bukan Muslim. Okay, so bahkan ayat Al-Quran juga dia ada menyebut bahawa pemberian daging korban ini hendaklah ditujukan kepada fakir miskin secara umum tanpa mengambil kira status agama yang dianuti oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud maka makanlah sebahagian daripadanya dan sebahagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang yang sengsara dan fakir. Dan selanjutnya pada ayat yang ke-36 dari surah yang sama, maka makanlah sebahagian dari dan berilah makan kepada orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yakni orang miskin yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta-minta. Surah Al-Hajj ayat yang ke-28. Ok, so itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Okay, so disebabkan tiada dalil khusus di dalam Al-Quran ataupun hadis menjelas hukuman berkenaan, maka para ulama telah mengemukakan ijtihad, iaitu mereka dalam menentukan keharusan hukum pemberian daging korban ini kepada orang yang bukan Muslim. Ok, so kita akan pergi kepada para ulama satu demi satu. Ok, so yang pertama kita ada Dr. Wabah Al-Zuhaili menerusi karya beliau iaitu Al-Fiqh Al-Islami wal Adillatu 1996. Di sisi mazhab Maliki, makruh jikalau kita memberikan daging korban tersebut kepada orang Yahudi dan juga Nasrani. Tetapi kalau pada mazhab Hanbali pula, harus jikalau pemberian daging korban kepada bukan Islam jika korban itu adalah korban sunat. Tetapi jikalau korban itu adalah korban wajib, maka tidak harus untuk kita memberikan daging tersebut kepada orang yang bukan Islam. Ok, itu adalah dari sisi mazhab Maliki dan juga mazhab Hanbali. Ok, seterusnya kita akan pergi kepada mazhab Syafi'i. Ok, pada secara khususnya mazhab Syafi'i ini ulama tidak mengharuskan pemberian daging korban kepada bukan Islam. Terdapat ulama pada mazhab ini yang membenarkan, iaitu Imam Al-Nawawi sebagai contoh menerusi karya utama beliau iaitu Al-Majmu'. Okay, mengharuskan pemberian daging korban kepada bukan Islam dengan bersyarat, iaitu
korban tersebut adalah berniat sunat. Tetapi jikalau berniat wajib, dia tidak harus memberikannya kepada orang ataupun golongan zimmi, ahli zimmi. Okey. Tetapi terdapat juga ulama yang tidak bersetuju, antaranya ialah Syekh Ibrahim Al-Bajuri dan juga Syekh Sulaiman Al-Bujairimi berdasarkan karya beliau iaitu Hasyiah Al-Bajuri oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri dan juga kitab Tuhfah Al-Habib Al-Syah Al-Khatib daripada Syekh Sulaiman Al-Bujairimi menegaskan adalah tidak harus sama sekali kita memberikan makanan ataupun daging korban kepada ahli fakir, kepada ahli zimmi, meskipun daging korban tersebut diterima ataupun dihadiahkan oleh orang yang berkemampuan ataupun kaya. Sekiranya perbuatan itu dilakukan, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai haram. Sama juga seperti menjual daging korban tersebut. Kalau kita menjual daging korban tersebut kepada orang yang bukan Islam, maka ianya dikira sebagai haram. Kerana apa? Kerana daging korban ini merupakan cara ataupun jalan bagi kaum muslimin mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. So berdasarkan hujah-hujah tersebut ataupun jawapan-jawapan daripada para ulama, disimpulkan bahawa para ulama Islam ni mengharuskan pemberian daging korban ini kepada orang bukan Muslim, tetapi sekiranya sunat. Tetapi jikalau berniat wajib, maka tak harus untuk kita memberikan daging tersebut kepada orang bukan Muslim. Tetapi yang paling pentingnya kita mesti mengutamakan kita mestilah kita mestilah mengutamakan keutamaan mestilah didahulukan dulu, iaitu kepada fakir miskin, kepada fakir miskin yang beragama Islam. So berdasarkan ataupun kesimpulannya, berdasarkan semua ini, kita dapat mempromosikan Islam menerusi ibadah korban sebagai sebuah agama yang pembawa rahmat. Umatnya pula bersifat pemurah dan juga sentiasa menyatuni manusia tanpa mengira perbezaan budaya dan juga agama. So dekat Malaysia ni, dia tetap berpegang dengan mazhab Syafi'i. Jika pandangan Imam Al-Nawawi diambil kira dan tidak dianggap sebagai ingkar mazhab Syafi'i. So sekiranya umat Islam di Malaysia bersedia melakukannya, maka mereka berjaya melaksanakan dua jenis korban, iaitu yang pertama, korban menyembelih haiwan sebagai sebagai ibadah, dan juga mengorbankan pendirian dan pegangan fiqh yang diwarisi demi menyalah wajah Islam yang lebih moderat. So sekian itu sahaja daripada saya tentang bedah buku wacana pemikiran Islam yang bertajuk Daging Korban untuk Orang Bukan Islam. So secara kesimpulannya, saya bersetuju dengan apa yang ditulis ataupun apa yang dihujahkan di dalam buku ini dengan jawapan-jawapan oleh para ulama berdasarkan mazhab-mazhab yang ada di dalam dunia Islam ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.